Tuan-tuan, kita mulakan kuliah kita dengan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qa'idil du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat berkumpul pada malam ini. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana Allah menggerakkan hati kita, memberi kekuatan kepada tubuh badan kita dan memberi kekuatan iman kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mukadimah pada malam ini daripada sebuah hadis yang dipetik daripada Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, syakka rawi wa la yadurru syak fi 'aini as-sahabi li'annahu kullahum 'udul. Faqala lamma kana yawm ghazwati Tabuk أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل لهم في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فدعا بقطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوا وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. Hadis yang panjang ini tuan-tuan, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan rawi dalam hadis Isya sama ada hadis ini daripada Abu Hurairah ataupun Abi Sa'id Al-Khudri. Pun begitu, syak rawi terhadap dua-dua sahabat ini tidak mencacatkan hadis.
sahabah la yadur. Syarh kepada mana-mana sahabat yang riwayat hadis tak memberi mudarat kepada hadis. Pasal li'annahu kullahum udul, kerana semua sahabat adil. Sama ada Abi Sa'id Al-Khudri atau Abu Hurairah yang riwayatkan hadis ni, ada cerita tentang peristiwa yang berlaku ketika peperangan Tabuk. Kata sahabat ni, Abu Hurairah ataupun Abi Sa'id Al-Khudri ni, lamma kana yawmu ghazwati Tabuk, dia kata ketika mana hari berlakunya perang Tabuk, asaban nas majaa, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Islam yang keluar ke perang Tabuk sekali dengan Nabi, mereka ditimpa kelaparan yang sangat kuat. Kerana faham yang kata perang Tabuk ini perang yang berlaku ketika krisis ekonomi. Seruan untuk sahabat-sahabat keluar perang pada ketika berlakunya Tabuk berlaku pada ketika harta tak banyak. Nak keluar perang Tabuk ini memerlukan perbelanjaan besar. Maka sahabat-sahabat yang keluar perang ni yang tak ada perbelanjaan pun wajib keluar kerana seruan jihad. Ada yang pergi ke Tabuk ni berjalan kaki, ada yang tumpang kenderaan kawan, ada yang berfungsi kenderaan, ada yang tukang giliran aku dan sebagainya untuk sampai ke Tabuk. Tabuk satu tempat yang kalau bertolak daripada Mekah pergi ke Tabuk sama jauh dengan bertolak daripada Madinah ke Tabuk, cukup jauh. Kalau naik bas, enjin tak rosak 6 jam, kan? Kita boleh bayang naik motor, naik kereta, naik kenderaan hak zaman dulu. Maka Nabi ke Tabuk ni dalam keadaan krisis ekonomi, dalam keadaan siapa yang nak beli perbelanjaan perang kena guna duit banyak, kena guna perbelanjaan yang besar, maka tidak ramai sahabat-sahabat yang mampu menyediakan keperluan hatta kepada keperluan makanan. Yang B itu tawakal kepada Allah, berjuang ni tawakal kepada Allah. Dalam fakir ni tak ada apa B sebab apa nama B dengan bawa tubuh badan dan tubuh je. Duit tak banyak, makanan tak banyak, kelengkapan perang jauh sekali. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri ataupun sahabat yang bernama Abu Hurairah yang riwayatkan hadis ni, dia kata lamma kana yawmu ghazwati Tabuk asaban nas majaa. Ketika berlaku perang Tabuk, sahabat-sahabat Nabi, umat Islam yang keluar perang tersangat lapar. Faqalu, bila jadilah tutup, dia bagi cadangan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, law adinta lana fanaharna nawadihana faakalna waddahanna. Dia berkata, ya Rasulullah, kami nak bagi satu cadangan, tak boleh tahan lapar ni. Lau azinta lana, kalau kamu izinkan kami, fanaharna nawadihana, ni kenderaan yang kami bawa ni, unta dan sebagainya ni, apa kata kami sembelih. Kami sembelih nak kenderaan yang kami bawa ni, faakalna, kemudian kita boleh makan ramai-ramai, wadahanna, dan menambah kekuatan badan kami. Boleh tak ya Rasulullah, bagi kebenaran dekat kami tak tahan, kami lapar. Tengok mana ada kenderaan yang boleh sembelih, kita sembelih. Tak apa, korang pergi kenderaan orang ni, yang penting kita ada kekuatan untuk bunuh orang. Nabi SAW, tuan-tuan, manusia lembut hati. Bila Nabi dengar sahabat cadangan dulu, Nabi tak sampai hati. Nabi dengar sahabat lapar, Nabi tak tergalak, walaupun Nabi pun lapar. Faqala Rasulullah SAW, Nabi kata dekat mereka, if'alu, tak apa nak kalau nak sembelih, sembelih. Panggang apa bentuk makan. Dah sakit kuat, badan pun tegak balik, kita terus perjalanan, kita pergi makan. Tak apalah, nak buat Nabi kata, Fajata Umar radhiyallahu anhu. Umar tadi tu untuk tengok. Yang kata, kalau sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia ni, oh dia pun ni tak tahan daulat ni. Kita main nak perang, kita main untuk menegakkan kalimah Allah. Memanglah kita semua lapar dan sebagainya. Aku rasa cadangan ni tidak praktikal. Maka Umar radhiyallahu anhu bila dia tengok jadi betul, Nabi memberi keizinan
Umar pergi dekat Nabi, faja'a Umar radhiyallahu anhu. Umar pergi dekat Nabi, faqala, dia kata dekat Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, in fa'alta qalladhah, kalau kamu izinkan dia bagi sembelih kenderaan orang, kenderaan kita hadapi. In fa'alta, kalau kamu bagi izin kepada dia, aku khawatir, dia kata, qalladhah, kenderaan yang kita nak naik, peperangan matlamat asal kita ni, ini matlamat besar. Jadi matlamat yang puncak kita bertolak daripada Madinah main ke Tabuk ini puncak dia. Makan apa semua ini sampingan. Dia tak salahkan Nabi, dia tak kata keputusan Nabi silap, cuma dia nak habaq dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, in fa'alta, kalau kamu bagi izin dekat mereka, qalladhah, aku khawatir kenderaan kita akan kurang. Kenderaan kita akan kurang, dia akan bagi kesan kepada impak, kepada peperangan kita itu. Kita kenyang macam mana pun, kelengkapan kita kurang. Tak sama dengan kita bawa kenderaan yang agak banyak sikit, orang nampak lain sikit, walaupun kita lemah. Dia kata dekat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar ni, dia kata, walakin nidu'uhum bifadli azwadihim. Apa kata, kamu panggil sahabat-sahabat semua ni, kita kumpulkan lebihan makanan hak masing-masing tu ada. Panggil dia, siapa ada gandum, siapa ada ni, siapa ada ni. Macam cerita zaman Nabi Nuh alaihi salam. Hak mana ada kita kumpul, dia kata, summa ta'allaha lahum 'alaiha bil barakah. Kemudian kamu Nabi yang maksud, doa kamu mustajab, doa keberkatan kepada rezeki yang kita himpun. Kita main ini bukan nak jamu selera, kita main ini bukan nak kenyang perut, kita main ini untuk memberi sedikit tenaga. Memang betul cadangan sahabat-sahabat, dia pun nak bagi kekuatan badan, dia pun tak tahan lapar, tak apa, tapi mungkin dia pun terlepas badan. Apa kata? Keberkatan kita minta pada Allah, rezeki kita hak sikit ni Allah bagi berkat, kita tak boleh harap dengan dia. Sayyidina Umar bila dia tengok lagu tu, dia kata, ya dah tak apa nak kenal, aku nak Nabi bagi cadangan dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, pasti kalau kita fikir kita dalam keadaan genting lagu ni, dalam keadaan kita tersempit ni, dalam keadaan kita susah ni, pasti kalau kita lupa Tuhan. Tuhan yang bagi rezeki dekat kita. Kita main dalam keadaan susah ni pun Allah yang menentukan kemenangan kita lagi. Apa nak jadi kita tak tahu. Apa kata, hak sikit-sikit makanan ni kita himpun, kamu tak ada tangan minta dekat Allah. Summa Allah, kamu minta doa pada Allah, lahum 'alaiha bil barakah. Mudah-mudahan Allah bagi berkat pada rezeki yang sikit itu. Tentang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Umar kata, la'allallah ayyaj'ala lahum fi dhalikal barakah. Mudah-mudahan Allah kesian dekat kita, Allah bagi berkat rezeki. Itu lebih penting daripada kita dulu makan kuta panggang hari ini. Itu lebih penting daripada hari ini kita menjamu selera untuk memenuhkan perut kita sehingga kita kenyang. Kerana berkat itu lebih penting daripada kenyang. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dia bagi cadangan lagu tu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, na'am, betul. Aku pun tak terfikir. Nabi kata, tuan Nabi ni kira bukan tu guru kecil lah, tu guru besar. Kalau ada silap sikit-sikit, Nabi sebagai manusia, Allah nak tunjuk kata maksudnya Nabi terpeliharanya Nabi daripada dosa. Nabi sebagai manusia, Nabi terima cadangan yang lebih baik daripada cadangan tadi. Walaupun cadangan tadi tak salah, tak berdosa, tak ada apa, cuma cadangan Umar Al-Khattab ni nampak lebih praktikal, nampak lebih ada kebergantungan dengan Tuhan, nampak lebih kita ni menghayati perjuangan Islam, nampak lagu tu. Nabi kata, na'am, macam tu cantik. Nabi kata, fada'a biniqa'in fabasatahu thumma da'a bifadli azwadihim. Kemudian Nabi kata, betul. Kemudian Nabi fada'a biniqa'in fabasatahu, Nabi minta selai kain, Nabi hampak kain. Bila Nabi hampak kain, kemudian thumma da'a bifadli azwadihim, Nabi panggil sahabat-sahabat, bawa pula semua makanan yang apa yang ada, kita pun ada satu bekas ni, ada satu hamparan kain. Faja'ala rajul yajibu bikaffi dhurrah, ada di kalangan sahabat yang bermain segenggam jagung. Bikaf maksudnya segenggam jagung.
Dia ni ada segenggam jagung, dia bobok. Wa yajibul akhar bi kaffi tam, ada yang ada segenggam tanah bobok. Wa yajibul akhar bi kasratin, ada yang menyerahkan sepotong roti sehingga hatta jatama'a 'ala naqa'i min dhalika syai'un yasir. Sah saja makanan itu terhimpun macam tu. Cerita apa nama Abu Hurairah cerita. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Makanan sedikit itu Nabi tak ada tangan, Nabi minta kepada Allah keberkatan makan. Bila Nabi doa, thumma qala, kemudian habis selesai doa, Nabi kata dekat sahabat semua, khudhu, Nabi kata ambil semua fi awqiyatikum. Nabi kata ambillah masing-masing bekas-bekas masing-masing, kau main kita ambil makanan. Pakat kau mainlah bekas masing-masing, fa akhadhu fi awqiyatihim, pakat penuhkan bekas bejana mereka ni, hatta ma taraku fil askar wi'a'an illa malu, sehingga tidak ada satu bekas pun di kalangan sahabat yang kosong, semuanya penuh dengan makanan. Pakat terbubur, kalau dah lapar, tadi nak makan buka tak jadi. Yang ni kira okey lah. Nabi dah doa lah, tamar pun tak apa, jagung pun tak apa, gandum pun tak apa, pakat tu makan. Pakat ambil ni penuh illa malu, sampai penuh bekas tu. Wa akalu hatta syabi'u, dan semua makan sampai betul-betul kenyang. Wa fadla fadlatun, maka ada lebih lagi daripada makanan yang terbidang itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habis dalam keadaan sahabat selesai makan, Nabi bersabda dengan satu ucapan. Nabi kata asyhadu an la ilaha illallah. Nabi kata aku nak saksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa anni Rasulullah, dan aku nak saksi bahawasanya aku ni Muhammad Rasulullah. Nabi kata la yalqallahu bihi ma'abdun ghaira syak fayuhjab 'anil jannah. Nabi kata mana-mana hamba yang menghadap Allah dengan dua kalimah ni, kalimah syahadah ni, mana-mana hamba yang bertemu Allah esok di akhirat esok dengan dua kalimah ni, ghaira syak, tanpa ada syak, fayuhjab 'anil jannah, dia tidak akan terhijab daripada syurga. Mana-mana hamba yang yakin dengan kalimah ni, syurga tidak akan terhijab daripada dia. Maksudnya dia pasti dijadi syurga. Maksudnya Nabi SAW beritahu kita ni kadang-kadang kita terlupa soal keyakinan kita pada Allah. Kita kadang-kadang kita fikir kekuatan kita, kita lupa yang kata kita nak pertolongan nasr daripada Allah. Kita lupa. Kita suka kadang-kadang ramai kita suka kadang-kadang majoriti kita suka kadang-kadang kekuatan kita suka kadang-kadang jumlah kita suka dengan kelengkapan kita kadang-kadang kita terlupa. Mana-mana kita kena bagi semayang, terlupa. Kita kan dia lalu dengan mana dia semangat, dia duduk main. Semua orang ini semangat dulu. Pencinta Islam semangat, ada cinta Islam pun semangat, tapi dia masing-masing duduk semangat. Tuan kita dengar balik dengan orang-orang yang berjuang dunia. Dengan silapnya kita kalau sekiranya kita hanya sekali sama macam orang yang berjuang untuk dapatkan dunia. Pejuang Islam jiwa dia besar, pejuang Islam jiwa dia macam Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita tersedih, kita susah, kita miskin, tak apa, tapi Allah ada, Allah Maha Kaya, Allah akan bagi kemenangan. Hari ini nampak sokongan pada Islam nampak cantik dah. Sokongan orang mau kepada orang cantik dah. Orang mau kepada Islam dah nampak meluah-luah dah. Orang yakin kepada Islam dah nampak maksimum dah cantik dah. Allah buka hati manusia. Hatta Allah buka hati orang bukan Islam. Orang bukan Islam nampak kata cantik Islam ni. Kita pun syok, kita pun tengok, kita jadi semangat. Jadi ibu mana Allah. Tuan-tuan, satu benda kita mau tanya. Bahawa kata minallah lagu mana? Di samping semua hak kita rukuk zahir ni, batin dia lagu mana? Roh dia lagu mana? Perjuangan Islam tuan dia tak seperti perjuangan hamba dunia, tak sama. Perjuangan Islam dia disulam dengan kekuatan roh yang roh. Sebab tu Badar mencatatkan kemenangan ketika mana umat Islam lemah, umat Islam kurang, umat Islam lapar, umat Islam miskin, tapi menang dalam Badar. Uhud mengajar kita dengan kekayaan, dengan ada kelengkapan yang cukup, dengan strategi yang cantik. Kita menguasai Jabal Rumah,
kita menguasai semua strategi, tapi kita hampir kalah. Nampak tuan-tuan yang kata Islam, dia ajak betul roh kepada perjuangan itu lebih penting daripada zahir dan sohim. Maka sebab itu tuan-tuan, daripada hadis yang kita baca ini, manfaat yang kita nak ambil apa dia? Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tunjuk jiwa besar. Dia pergi dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bukan perut masalah nak kita, perut ni nak betul. Soal kenyang, soal lapar ni Tuhan tentu. Kita makan sikit pun kita boleh kenyang, kita makan banyak pun kita boleh tak kenyang. Ini semua kerja Allah Ta'ala. Soal duit, soal material, soal kebendaan, ini soal hak nampak zahir. Tapi hak betul-betul, hak Tuhan nak baginya pada dia, ini berkat daripada Allah. Yang ni hak betul-betul yang kita mahu. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab dia bagi isyarat jelas kepada orang yang berjuang Islam ni. Nombor satu, pentingkan keberkatan daripada Allah. Nombor dua, hubungan kita dengan Tuhan dengan lepas. Jangan putih hubungan dengan Tuhan. Dan nombor tiga, jangan kita jadi hamba dunia. Hamba dunia yang dia fikir hari-hari dia nak sholat, hari-hari dia nak makan, hari-hari dia mau hidup, hari-hari dia mau senang. Kalau itu, kita tak boleh duduk dalam orang yang berjuang agama, duduk dalam perjuangan dunia. Kerana perjuangan agama dia akan janji hati semua. Dia janji apa? Barakatan minallah. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. Baik, kita menggunakan Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Kalam. Baik, saya bagi tahu tuan-tuan dulu, kita nak skip cerita berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kerana cerita dia terlalu panjang sampailah ke muka surat 63. Nah, kita akan sulam sikit-sikit dari cerita Nabi Yusuf ni. Apapun cerita berkaitan Nabi Yusuf ni, kita dah cerita panjang berkaitan dengan cerita yang dinaskan daripada Quran, daripada surah Yusuf dan daripada hadis Nabi. Malam ni tuan-tuan, kita tengok pada muka surat 63, itu tajuk yang seterusnya selepas daripada kisah Nabi Allah Yusuf. Nah, kisah Nabi Yusuf ni kita sulam sikit-sikit. Kalau tidak, kita dah baca kisah Nabi Yusuf sampai 2015. Tuan-tuan nak tengok sampai 2015 kita baca kisah Nabi Allah Yusuf. Pasal apa? Pasal cerita dia sangat panjang. Yang dia bawa ni kadang-kadang ada cerita-cerita Israeliat yang perlu dinilai. Ulama dia bawa main, dia suruh kita nilai, tengok betul ke tak betul. Baik, tuan-tuan tengok pada muka surat 63, ini bab seterusnya. Dia kata bab al-inabah war-ruju' ila Allah Ta'ala. Ini bab penting. Di saat kita duduk semangat dengan perjuangan Islam ni bab penting. Bab apa? Bab al-inabah war-ruju' ila Allah Ta'ala. Ini satu bab pada menyatakan berhadap hamba kepada Allah Ta'ala dan kembali kepada dia. Bab ni tuan-tuan, dia sentuh jiwa kita. Apa tu balik dengan dunia, apa terpengaruh dengan orang mau dunia, apa tu dengan keduniaan, dengan material ni. Sama kita tak boleh lari dia benda-benda ni. Kita sebulan kalau dalam pagi ada 4 ratus, kita pun tak boleh hidup. Kita rasa kita tersepit. 5 ratus pun tak apa cukup. 1,000 pun rasa tersepit. Dengan anak 5-6 orang, kita hidup. Kesibukan dunia ni kadang-kadang dia duk hambat kita. Sedang-sedang kata pula tak main seminggu lah. Berjemaah tak ada langsung. Jadi kita tu kelam kabut yang kata kita ni hati ulama ni, hati ulama dalam lagi lawan main lah. Jangan tak hati ulama ni kira usia 50 kira lawan main lah bila larut malam lah. Tak ada lah yang kata kuliah ni, tak ada lah. Ni hak kita hadut faham ulama ni pun dia kadang-kadang dia tergelincang tu. Sedang-sedang kata ayat minggu ni Jumaat jam lain-lain ni. Gila tu. Kelam kabut kita dengan dunia. Tajuk malam ni tuan-tuan, dia nak cerita tentang apa? Al-inabah wa ruju' ila Allah Ta'ala, iaitu dalam menyatakan berhadapnya hamba kepada Allah Ta'ala dan kembali kepada Allah. Tajuk penting. Nah, baik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi umur fitranya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatamanna al-maut. Nabi kata, fa inna awla al-matlaq syadid. Wa inna minas sa'adati an yaqtula umrul rajul wa an yarzuqahu Allahul inabah. Dalam hadis ni Nabi kata, jangan kamu cita-citakan mati. Nabi kata, jangan kita doa nak mati. Itu bukan matlamat. Itu bukan agama suruh. Walaupun itu matlamat kita, lepas mati itu matlamat kita, syurga dan sebagainya. Tapi jangan doa
Saya saja berfikir aku ni nak mati, aku tak larat lah dengan fitnah dunia ni, aku tak larat lah, aku tak larat nak ambat lah. Merasa bosan. Tuan-tuan, orang agama, orang yang faham arti agama, dia tak ada kecewaan tak. Maka Nabi bagi ingat, Nabi kata la tatamannawul maut, jangan kita fikir singkat kata kita ni mati pun tak apa, aku pun tak larat nak lawan dengan pokok tabuk ni pun tak larat. Kadang-kadang kita tuan-tuan daripada umur 20 sedang-sedang duk berjuang agama, umur 30, umur 40, umur 50, kita rasa kalau iblis dia main, dia duk main hati kita, dia kata apa hang dapat letih ya. Dia pun ni agama, dia pun ni balok dia, dia tegak dalam hak aduh puluh tak ada apa. Tuan-tuan, kalau lagu tu duk dalam jiwa kita tu iblis duk ni. Dia duk tiup, dia kata hang ni tak ada mengarut dah, hang berhenti banget. Dah, hang berhenti buang, duit pencen dah sikit-sikit, hang buka kedai masjid, apa-apa boleh menjaga, makan bersyok, boleh berjalan di hujung minggu. Ni duk buang azab ni, dia kata habis masalah tu. Agama dia tak mahu tu. Sampai ke tahap kalau orang tu bercita-cita nak mati, tak mau hidup dah, yang tu lagi teruk. Nabi kata la tatamannawul maut, jangan kamu cita-cita akan mati, sebab maka bahawasanya haru-hara keluar nyawa amat sukar. Nabi kata jangan duk ibu kita nak mati, duk minta nak mati, matilah senang dah. Orang kena musibah tuan-tuan, dia fikir nikah, orang kena musibah dia tak tahan dengan penyakit dia kata apa? Dia kata mati pun tak apa. Nampak? Padahal dia tak tahu yang kata sakratul maut tu itu 1000 kali lebih teruk daripada sakit yang dia duduk tanggung hari ni. Dia lupa satu teruk lagi. Nabi Nahabak kata apa? Haulul matlaq, jamu nak keluar ni, buku hara ni, dia bagi haul, maksud dia kata ahwal, keadaan puncak kajian kita ni ketika nak mati ni. Yang ni Nabi kata syadid, ni lagi teruk daripada ada kamu musibah. Dan Nabi kata lagi, dan setengah daripada bahagia seorang laki-laki itu bahawa panjang umur dan diberikan rezeki Allah Ta'ala akan berhadap kepada Tuhannya. Inna minas sa'adah, Nabi kata daripada tanda kebahagiaan Allah ni, kalau dia nak bagi bahagia dekat satu orang, tengok dia umur dia panjang satu. Tuan jangan ingat kata dia ni umur 85 kan tak jadi apa, kira dia sa'adah, dia bahagia. Dah satu syarat, dia ada dua syarat. Nombor satu, Allah panjangkan umur dia. Yang nombor dua, wa ayyarzuqahullahul inabah. Nombor dua, Allah rezekikan dekat dia. Nampak sebenarnya Nabi dia guna perkataan rezeki ni, maksud dia Allah anugerah dekat dia. Al-inabah, al-inabah bermaksud dia dekat dengan Tuhan. Dia ahli masjid, ahli kuliah, ahli ahli ilmu, orang yang dekat dengan perjuangan Islam, orang yang suka alim ulama, orang yang tak jadi mati alim ulama, orang lidah dia basah dengan zikir, ni tanda. Kalau kuih tua tu merepek ni tak tahu. Kuih tua tu duduk marah ulama. Apa? Kita kata dia ni tak patutlah. Patutnya umur tu tuan-tuan, ambil dia semayang, baca Quran, tengok hadis Nabi, mengaji. Itu tanda Allah bagi sa'adah. Pasal apa? Pasal umur panjang tu satu subsidi lah Tuhan bagi. Bukan semua orang dapat subsidi tu kan. Subsidi minyak semua orang dapat. Lah subsidi umur ni tak semua. Saya pun tak tahu Nabi bila 40 ke 50 ke 60 ke, belum tahu lagi. Di tuan-tuan dah sampai 60, kalau mana tuan-tuan lebih bahagia daripada saya. Hak sampai 70, tuan-tuan lagi bahagia. Hak main kata ustaz saya 86 lagi bahagia. Saya pun nampak gayaan 86, saya tak tahu saya boleh sampai ke 86. Tinggal lagi satu kebahagiaan apa dia? Hak panjang umur tu dimasukkan al-inabah, dekat kita dengan Tuhan. Sebab tu dalam surah A'raf tuan-tuan, ketika Nabi baca ayat wa may yuridillahu an yahdiyah, Nabi baca dekat sahabat, Nabi kata kalaulah sekiranya Allah nak bagi hidayah dekat satu orang, yashrah sadrahu lil Islam, hati dia akan diberi cahaya dengan Islam. Sahabat tak faham apa maksud Nabi. Sahabat kata fahal lidzalika min amaratil tu'raf. Sahabat kata, ya Rasulullah, orang yang dapat isyrah ni, jiwa ni bercahaya dengan Islam. Dia dengar kata ceramah agama aja, kuliah ilmu saja, nama kata Islam, nama kata agama, dia mampu jiwa dia.
Sahabat tanya Nabi, fa'al bidzalika min amaratil tu'ra, ada tanda orang macam ni, orang Tuhan bagi hidayah ni, ada tanda orang ni? Nabi kata, na'am, ada tanda. Nabi kata, apa tanda dia? Nabi kata, tanda dia nombor satu, at-tajafa an daril ghurur, dia tak kalut dengan dunia. Itu tanda nombor satu. Dia tak kalut dengan dunia, bermaksud dia boleh manage kehidupannya, dia boleh susun cantik hidup dia. Kalau dia ni ahli perniagaan, berniaga, sembahyang pun sembahyang, kuliah pun kuliah, jumpa alim ulama pun jumpa, hujung-hujung minggu dengan kuliah dan sebagainya, dia boleh susun. Dia satu manusia tajafa an daril ghurur, dia tak bergelumang dengan dunia menipu ni, dia tak bergelumang. Ni kalau nampak tuan-tuan, benda ni tuan-tuan, dia tak boleh suka pada jawatan, pada kedudukan, pada nama. Kalau ustaz pun dia boleh kenal dunia ni, dia boleh kenal. Yang kata dunia ni siapa pun boleh kenal. Fitnah dunia, tipu daya dunia, kesibukan dunia, pendayanya dunia ni, semua benda-benda hak menipu ni tuan-tuan, orang agama pun boleh kenal. Satu orang agama pun boleh tidur hanyut sekali dengan dunia. Oh, kawan. Pasal apa? Pasal Tuhan tak pilih dekat hati dia percaya untuk Islam. Nabi kata nombor satu tanda dia ni satu orang yang dia dengan dunia dia tak kalut. Dia ada peluang untuk jana kekayaan pun dia tak kalut dengan dunia hak kaya orang. Tak kalut. Lepas tu tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, kalau kita jumpa alim ulama yang nampak ulama akhirat ni, kita selulah ulama. Tuan-tuan katalah dia tak bagus pun, memang dia bagus kan? Tuan-tuan buat cerita lah kata dia ni sesat ke, dia ni dan keluar daripada Islam ke. Pasal apa? Pasal mata kita, pasal hak apa yang kita suka pada Allah ni, dan daripada amalan yang kita nampak ketakwaan dia. Dia dengan benda buruk ni, dia tak bergelumang. Bukan pendek kan, bukan 10 tahun, bukan 15 tahun, 20 tahun. Dan kita tak tentu lagi. Peluang ada, peluang untuk hidup senang ada, peluang untuk mewah ada, peluang ni banyak. Kalau betul-betul tak ikhlas dengan Islam tuan-tuan, 5 tahun sudah, lepas itu apa ambil? Aku dah kaya sudah. Aku nak beli tu kampung, tanah jagung, petang-petang duk dalam kuih bahan sudah. Kalau betul-betul tak ikhlas tuan-tuan, satu ulama, kalau kita kata dia tak ikhlas dengan Islam, bukan makan masa 10, 15 tahun, cukup dengan 5 tahun, cukup dengan 3 tahun, ada peluang di jana kekayaan, dia boleh kaya dan dia boleh tinggal Islam. Tapi hantu manusia tak boleh nampak, pelik. Kita jadi gila pun mana yang kata manusia ni. Kita kata didik binatang lembu, lebih senang kan? Kita habak kat lembu kita angkat untuk kami saja. Hang lutas belangan ni, hang apa? Dia tak pergi belano, tu lembu tak tahu tak ada akal. Didik rimau di itu saja tuan-tuan habak dekat dia ni, persembahan hari ni pukul 11 lagi. Macam ni gaya dia tak buat gaya lain, bolehkan gaya tu kan? Kalau orang tuan dia kata hang angkat 2 kaki, selama 5 tahun dia buat persembahan dekat orang, dia tak pernah langgar arahan tuannya. Pasal dia tahu kata patah dia lagu tu. Kita tuan-tuan, manusia Tuhan bagi angkat, dia tak boleh nampak habis. Ini tuan-tuan, saya dah salah. Nabi SAW ujian yang sama. Ujian yang sama Nabi terima. Bahkan lebih dahsyat lagi yang kata Nabi, tuduhan apa semua ni memang ada sepanjang masa. Bagi peluang, orang bagi peluang. Muhammad anak Allah, perempuan cantik, umur besar, kekayaan, orang nombor 1 dalam Mekah, ada perniagaan, ada empayar perniaga yang luas, kami boleh bagi. Tapi Islam yang tinggal bang. Tawar ni. Tapi kita bukan hak ni. Kalau bukan kata hak ni, kalau hamba buat main bola dengan bintang dekat tu, orang tu tak tinggal bola ni. Maksudnya kalau hamba buat tangga tinggi naik panjat kata, aku bulan buat main tok depan aku tak tinggal bola ni. Nah habang kata tak makan dengan dunia. Ni tanda hak Tuhan bagi yang kata jiwa Islam ni. At-tajafa an daril ghurur. Dia satu manusia yang lekang jauh daripada tipu daya dunia. Nombor 2, tanda kedua. Wal inabah an daril qulub. Al-inabah ila daril qulub. Satu orang yang hampir dengan negeri akhirat. Itu maksudnya. Nabi nak abang kata tanda orang yang Tuhan bagi isyraq jiwa bercahaya dengan Islam ni, dia satu orang yang hampir dengan negeri akhirat. Satu manusia yang nampak bekas ahli
Ibadat tu ada pada jiwa dia, pada diri dia, pada susuk tubuh dia, pada wajah dia. Nampak dia hanya ibadat. Ni kalau muka pun nampak macam-macam rumah tu kan, leceh dia. Tuhan dia bagi kan, Tuhan dia bagi. Tuan-tuan yang kata maksiat dosa ni, Tuhan dia bagi ni tuan-tuan, sesuai dengan amalan kita. Kalau kita ni kaki tak lagu ni, dia bagi muka kita memang kalau letak, betul. Memang dia kaki judi, memang muka dia pun nampak. Tak nampak ustaz kan, nampak kaki judi. Kalau ustaz pun tuan-tuan, dia tak amal dengan apa hak Tuhan bagi dekat dia, dia tak amal dengan Quran hati yang dia. Tuhan bagi pada wajah dia, nampak wajah dunia. Siapa hak nampak ni tuan-tuan? Orang beriman nampak. Bukan semua orang nampak. Dia tak dia kata apa, kami pun nampak tak muka nak. Itu sebenarnya dia beriman. Ni orang beriman dia kata ni orang beriman. Orang beriman walaupun tak pernah berjumpa, tapi bila bertemu dia kenal tanda orang beriman. Dia boleh tahu satu orang yang sama prinsip dengan aku, ada fikrah, ada jiwa berjuang, ada kecintaan pada Islam. Dia semua dah jadi benda ni. Dia boleh ikut sekali. Kalau kita suka agama, kita mau agama, kita suka Islam, kita pergi duduk dengan orang yang tak mau. Dia tak boleh duduk dengan, dia nak jadi pasangan. Dia tak boleh. Dia minta bergabung, dia tak boleh. Dia lekang. Dia suruh air dengan minyak, dia tak boleh satu. Walaupun sebelah. Betul? Tak sama. Prinsip tak sama. Ni tanda kedua, al-inabah ila daril khulud. Satu orang yang dekat dengan akhirat dengan amal ibadat dia. Tanda ketiga, wal isti'dad lil maut qabla al-maut, Nabi kata. Dan dia bersiap sedia untuk mati sebelum daripada mati. Dalam riwayat lain, qabla nuzuli, sebelum mati itu mati. Satu orang yang hampir dengan dunia, dengan akhirat. Satu orang yang dia buat persediaan untuk mati. Buat dia lepas daripada mati esok. Ini tanda dia isyrak. Tuhan bagi satu jiwa yang bercahaya dengan Islam. Yang kita dah baca. Bila Allah nak bagi sa'adah, kebahagiaan kepada satu orang, Allah panjangkan umur dia. Dan Allah bagi dia satu rezeki, satu anugerah, al-inabah. Satu orang yang gelut dengan amalan akhirat ni. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semua lagi dan daripada Abi Bakar radhiyallahu anhu, bahawasanya seorang laki-laki bersembah menjumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, siapa manusia yang kebajikan? Siapa orang yang Allah limpahkan dekat dia kebajikan ni siapa? Maka sabda Nabi SAW, Nabi kata, orang yang panjang umur dia dan baik amalnya. Orang yang Allah bagi umur panjang, bukan takat tu, dia penuh umur yang panjang tu dengan kebaikan amalan. Kata laki-laki ini lagi, maka siapa manusia yang kejahatan? Siapa pula kalau manusia tu Allah nak jahat pada hidup dia? Orang jahat ni macam paman, tapi hak jahat betul-betul jahat di sisi Allah. Maksudnya orang yang dapat kejahatan, betul-betul kejahatan di sisi Allah. Siapa dia? Ni Nabi kata sabdanya, iaitu orang yang panjang umurnya dan jahat pula amalnya. Kue tu mengarut nama tu mengarut kau kan? Kue banyak umur, kue lawan Islam. Baik, bukan kata hak muda lawan Islam, tak boleh juga hati pun. Tapi kalau umur dah menghampiri janji Allah ni, balik kita kata umur kena bersedia. Kalau kita muda tak bersedia juga. Tapi Nahabak kata bila sampai dah umur 60, 70 ini umur persediaan. Umur macam ni kena betul-betul prepare. Anytime dia panggil, aku sudah bersedia. Patut betul. Semua orang lagu tu, tapi umur yang Tuhan bagi panjang ni, tiba-tiba jahat pula amal dia. Nabi kata ini tanda kejahatan dia di sisi Allah. Habis kita bila dia jadi lagu tu, makna dia kita tahu orang macam ni Allah nak jahat dalam hidup dia. Allah nak tolong dia min ahli syar, ini daripada golongan orang-orang jahat. Kalau waktu muda dia lagu tu, itu satu, kita kata kemungkinan Allah buka hati dia esok, di usia dia tua dia bertaubat, kita husnuzan. Tapi bila dah mai umur, dah kita kata Tuhan nak bagi bila-bila masa, tiba-tiba tunjuk benda yang sama bahkan lebih teruk daripada
kita kata ini Nabi sebut. Nabi kata ini tanda orang yang Allah nak kejahatan dalam itu ada. Nah, muslimin dan muslimat ini dirahmati Allah sekalian. Dan sabda Nabi SAW ini ada cerita lagi. Barang siapa, Nabi kata, beruban satu uban pada Islam, siapa yang dia Allah bagi uban, dan uban itu pada Islam, maksud dia fikir untuk Islam, dia guna gerah tenaga dan fikiran dia untuk kejayaan Islam, dia hidup fikir apa yang dia nak pergi dekat Islam, tumbuh uban. Uban ni tumbuh pada Islam ketika dia berjuang agama, adalah baginya nur pada hari kiamat. Uban hak dia berjaga malam tu, uban hak dia duk menulis buku, kalau dia ulama dia tulis buku, dia tulis kitab dan sebagainya, dia tulis risalah dan sebagainya, dia guna untuk Islam. Tapi kalau uban guna untuk lingkup Islam, ni satu lagi uban juga. Sebenarnya jangan tu faham, kata ada juga orang faham, dia faham hadis ni, dia kata siapa yang uban itu nur. Nur apa? Dia menyedut tunggal uban juga kita kata. Boleh kata ubat, satu kepala satu je, kan? Tak malu. Aku pun dia kata walaupun aku ni pergi judi pun semua, dia tinggal hilang tengok ubat banyak, lebih berat Nabi. Dia kata dia tu maknanya yang ni ubat tak terpakai. Makna ada abang di sini, Nabi kata orang yang berubat kerana ubat itu pada Islam, bermaksud kerahan otak dia untuk fikir bagi kemenangan pada Islam, nak bela Islam, nak bela agama dan sebagainya, ni ubat tu. Kalau hanya ulama aku sibuk menulis kitab, tokoh-tokoh nak bagi orang faham agama. Nah, kalau kita pengetahuan keluar dalam masyarakat, apa yang aku boleh buat nak bagi orang kerti agama? Aku nak mengajak tak berarti, tapi aku ni ada sedikitlah duit dan sebagainya. Cari duit siang malam macam nak pergi dekat agama. Ada orang tu hal lebih dia betul. Ada orang tu hal lebih ilmu dia guna untuk agama. Dia boleh ceramah, dia boleh sampaikan. Ada orang dia tak ada kemampuan tu, tapi dia dari sudut mikir dia anytime. Bukan pakai note pad dia, pakai mesin check dia. Masjid namanya mana 20,000 lah. Lagu tu punya duit lah. Dia guna untuk tu. Siang malam dia bekerja, dia cari duit, dia fikir satu je, aku nak banyakkan orang yang memahami Islam. Aku nak banyak pulang ilmu. Aku nak tolong masjid. Masjid mana lagi perlu bantuan? Siapa lagi? Nampak tegas orang macam ni. Ni dia akan jadi nur esok di akhirat, jadi cahaya. Dan yang demikian itu kerana bahawasanya ubat itu menakut Allah di dalam dunia. Ubat ni tanda Allah nak bagi kita takut. Takut apa? Bersiap sedia untuk jumpa dia di akhirat esok. Dan bersuruh malakul maut, yakni tanda malaikat maut menghampiri kita sikit-sikit, dia sudah mati. Nah, baik, yang ni adalah uban, iaitu sesuatu yang Allah Ta'ala memberi akan seorang hamba supaya jadi menjagakan dirinya daripada dunia, kerana adalah uban itu waktu yang sudah hampir akan mati dan berhadap kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ni dalam sehari-hari dia hari tu bercakap, tu hidup ni tak ada satu pun sembang pada mati, sama tengok. Jadi fikir ekonomi, rencana pendapatan, duit, apa lagi bantuan, apa lagi subsidi. Tu fikir tu je, kuliah sampai 3 tahun tak mengaji ni tak fikir. Tak lah. Hari ni tuan-tuan, manusia hari ni tuan-tuan, dia fikir apa ada nak tolong dia. Dia tak fikir jiwa dia kosong. Dia tak fikir tuan-tuan, jiwa dia ni kosong, tak pergi makan. Perut dia tak makan, dia fikir. Sebab tu tuan-tuan, rumah sanggup bergantung. Walaupun dia nak buat 856, tak apa, aku nak dapat ni abang dunia ni yang dah ni pun penting juga. Manusia hari ni tuan-tuan bergelut untuk dapat material. Sebab tu hari ni tuan-tuan, oleh kerana ramainya, banyaknya di muka bumi ni hamba dunia, maka sebab tu pejuang-pejuang Islam dia terpaksa bergerak untuk bagi orang faham dengan Islam. Sebab tu tuan-tuan, dia ingat kata-kata tu, dia kata apa? Nak ajak orang buat kebaikan ni memang susah, tapi nak ajak orang buat kejahatan dalam sekelip mata sat saja. Orang hak kita rasa mudah, hak faham agama atau hak kita Tuhan apa, sat saja, dia tiup sat saja. Tapi hak susah ni macam hak orang tak faham agama, kita nak pergi faham, maka masuk.
maka masalah bertahu. Ni yang kita beritahu. Kalau sebab tu tuan-tuan, manusia hari ini kalau kita tengok sikap yang ditunjuk pada hari ini tuan-tuan, memang padan di seluruh dunia. Bahkan kita kata di negara kita ni, kalau dalam bab duit, dalam bab makan minum, dalam bab keperluan harian, dalam bab kesenangan, dia cepat. Tapi dia lupa roh dia tak makan. Roh dia tak makan, roh anak-anak dia tak makan, roh isteri dia tak makan. Tuan-tuan, dia bahagia lah. Minas sa'adah tak ada. Kita baca dia tak ada. Kebahagiaan tak ada. Dia tak ada. Kebahagiaan Tuhan tak bagi dekat dia. Lepas tu mukadimah ni kita baca tadi. Mukadimah tadi bukan benda apa di bawah ni. Yang ni barakah daripada Tuhan. Ada orang Tuhan bagi keberkatan tu, ada orang Tuhan tak bagi. Ada orang dia dah masuk dalam perjuangan Islam. Dia hangat dalam perjuangan Islam. Dia hangat. Dia tak boleh duduk lama. Dia kata apa semua tak boleh ni. Kena ulang. Kena betul pun ada. Jadi tuan-tuan, benda-benda ini diajak kita. Dia bagi manfaat pada kita untuk kita ambil aktifah. Nah, baik. Maka ubat itu, dan kerana adalah ubat itu, dia kata waktu yang sudah hampir akan mati dan berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan adalah Yaqub alaihi salam. Bersaudara ia bagi malakul maut. Malaikat maut selalu ziarah Nabi Allah Yaqub. Nah, Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Ini satu cerita dia bawa. Maka menziarah ia akan dia. Satu hari malaikat ziarah Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Maka berkata baginya Yaqub kata dekat malaikat, hai malakul maut, adakah ziarah datang kamu ini atau mengambil nyawa? Nabi tuan boleh tengok. Kita tak ada. Kita dia mai ya, malaikat maut nak ambil nyawa kan? Betul-betul tanya. Tanya. Pasal apa? Pasal kita manusia biasa. Nabi-nabi atau Nabi SAW, malaikat maut, para malaikat Jibril dan sebagainya memang menziarahi para nabi. Sama ada ziarah itu dalam rupa bentuk asal ataupun dalam rupa manusia dan sebagainya. Satu ketika diriwayatkan malaikat maut menziarah Nabi Allah Yaqub. Yaqub tanya kepada malaikat maut, "Imai ni nak ambil nyawa ke ziarah saja?" Lalu nah, katanya, "Tetapi datang aku ini ziarah." Dia kata, malaikat maut kata aku ziarah. Maka katanya bahawasanya aku mohonkan engkau satu hajat. Nabi Yaqub kata dekat malaikat maut, ada satu hajat aku nak minta. Katanya, bahkan silakan. Katanya bahawa engkau ketahui akan aku apabila hampir waktu matiku. Katanya bahkan. Maka disuruhkan kepadanya 2 pesuruh atau 3, tak kala selesai ajalnya datang akan dia malakul maut. Bagi tanda, kata aku ni kalau dekat ajal apa tanda. Maka berkata baginya ziarah. Bila mai ni malaikat maut kata ziarah, datang kamu ini akan mengambil nyawa. Katanya mengambil nyawa. Kali kedua malaikat maut mai, Nabi Yaqub tanya, ni mai nak ambil nyawa ke? Nyawa. Lalu tu malaikat maut kata, katanya tiada adakah engkau berkata aku suruh 2 pesuruh atau 3? Nabi Yaqub tanya kepada malaikat maut, mai tak ada tanda, tak ada apa pun macam tu. Kau bagi gua yang aku minta hajat dulu ni. Dia kata katanya sebenarnya sudah aku suruh yang demikian itu. Maksudnya Allah dah takdirkan dah yang demikian itu. Pertamanya putih bulu. Maknanya bila badan kita ni bulu-bulu rambut dan sebagainya ditumbuh putih, maka itu tanda ajal semakin hampir. Bukan kata rambut hitam tak ajal, ini tanda. Batu inna minas sa'adah. Orang yang Tuhan banyak umur itu kan, ini tanda kebahagiaan. Pasti Allah bagi tanda. Putih rambut, putih janggut, putih. Tuhan bagi tanda. Berbanding dengan orang yang mati muda, tidak ada tanda, tiba-tiba mati. Nampak tuan-tuan? Yang ini minas sa'adah. Dan minas sa'adah itu kalau sekiranya dia boleh bagi diri dia dengan ibadat akhirat ni, dia selari benar. Nah, baik. Malaikat pun kata ada. Namun satu cuba tengok bulu kamu putih. Kemudian daripada hitamnya dulu hitam. Dan bengkok belakangmu, yang ni bongkok. Dan bongkok belakangmu kemudian daripada betulnya. Yang dulu tulang kita ni tak makan susu apa nama daripada umur lah, omega apa, tak makan tak apa dulu jatuh pokok
Pergi urut sikit-sikit tu baiklah. Lah dia dia masuk longkang, pernah urut 2 tahun tak hilang-hilang lagi. Nampak tuan-tuan, tulang pun sudah tak kuat. Itu tanda. Dia kata. Nah, baik. Inilah pesuruh aku, inilah tanda dia. Wahai Yaqub kepada anak Adam dahulu daripada mati. Sebelum daripada mati dia memang macam-macam sakit sendi, sakit obat, tulang belakang tak boleh duduk lama apa semua ni. Ni dia damai. Bukan duduk lama pun dulu tak apa-apa, duduk 2 jam, relax je bangkit tu boleh duduk lah, tak apa nak boleh lah. Nampak tak? Kita benar unik dia tanya. Dan telah datang khabar pada sabda Nabi SAW apabila disampaikan seorang lelaki yang umurnya 40 tahun telah diamankan Allah daripada bala yang 3, yakni juzam dan baras dan gila, sopak dan sebagainya. Ini satu riwayat yang kita tengok apa tafsirannya. Bila sampai umur 40 dia beriman pada Allah dengan ibadat yang cantik, dia aman daripada penyakit-penyakit ini. Dan apabila sampai 50 tahun diringankan hisab dia. Bila sampai 50 dengan ibadat akhirat dia pun penuh, insya-Allah dia meninggal esok ni di akhirat hisab dia ringan. Allah bagi tuan-tuan kalau umur kita sampai macam tu, alhamdulillah. Tapi kalau umur 40 pun Allah panggil dah, itu sudah cukup, tersedia lah. Imam An-Nawawi meninggal ketika umur 44, 45, lebih kurang macam tu. Tetapi jasa daripada Islam sampai hari ini Riyadhus Shalihin kita duk baca, Matan Arba'in hadis 40 kita duk baca, Bustan Al-Arifin, ini kitab-kitab besar. Apa nama? Al-Majmu', kitab Majmu', syarah kitab kepada kitab Muhadzab. Ini semua karangan Imam An-Nawawi. Terus terang jasa dia umur 40 lebih, tapi karangan karya Islam, masya-Allah. Kan? Kita tuan, wallahu a'lam. Tak tahu lagi. Kan? Kita tak turun karang kita, jadi kita tak kemampuan tak apa sumbangan kita pada Islam. Jangan tu mau tanya selalu. Nah, baik. Dan lagi Nabi SAW kata, dan apabila sampai 50 diringankan hisabnya. Dan apabila sampai 60 tahun direzekikan Allah akan dia berhadap kepadanya. Umur 60 ni, tuan-tuan kita tengok kalau satu tuan guru alim ulama pada ketika umur 60, tuan tengok wajah dia pada ketika umur 40, pada ketika umur 50, umur 60 ni Tuhan bagi satu seri tuan. Seri tuan. Memang betul yang Nabi kata. Lagi umur dia pergi 70, dia pergi 80, dalam kezaifan dia, langkahan dia nampak lemah lagu tu, tapi kita nampak kekuatan. Kita duduk dengan dia, kita jadi semangat. Dia semayang tapi kita pun jadi semangat semayang. Tak tahu dia jadi sumber bateri kena charge. Betul. Ni yang kata alim ulama ni, dia umur 70, umur 80 semayang tapi kita duduk kami, kita bukan. Dia semayang sunat, kita semayang sunat, tapi dia semayang, kita pun jadi terikut, dia jadi semangat sumber kena charge bateri. Umur 60 Nabi kata apa? Bila umur 60 Allah ambil dia